Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Suratul Anbiya ayat yang ke-35. Allah berfirman, mafhumnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji mereka dengan kesusahan dan juga kesenangan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami akan dikembalikan. Okey. Dalam ayat Quran saya bacakan tadi, okey, hari ini kita akan sentuh satu topik, iaitu berkaitan dengan ujian. Okey. Seperti mana yang Allah sebut tadi, kita dapat faham satu benda, iaitu ujian yang Allah berikan kepada kita ni, Allah hadirkan ujian dalam hidup kita ni, ada dua bentuk ujian. Yang pertama, Allah bagi dalam bentuk ujian kesusahan, dan yang kedua, Allah bagi ujian dalam bentuk kesenangan. Ada orang yang Allah bagi ujian, dia dengan susah, dan dengan kesusahan itulah dia makin dekat dengan Allah. Ada orang yang Allah uji dia dengan kesenangan, dan dengan kesenangan itulah dia makin dekat dengan Allah. Ada orang yang Allah uji dengan sihat, dengan sihat itu dia bersyukur kepada Allah. Ada orang Allah uji dengan sakit, dan dengan sakit itu dia bersabar kepada Allah. Ada orang yang Allah uji dengan kaya itu dia bersyukur kepada Allah, dan ada orang yang Allah uji dengan miskin, dan dengan kemiskinan itu dia bersabar. Kedua-dua ini adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Okay? Dua-dua bentuk ujian ni Allah sendiri yang uji kepada kita, Allah sendiri yang nilai, Allah sendiri yang test, Allah sendiri yang bagi markah, sama ada kita lulus ataupun tidak dalam ujian-ujian yang Allah bagi. Okay? Ketika mana Allah bagi kita ujian, dalam bentuk nikmat, Allah bagi kesenangan, Allah nak test kita, sama ada kita ni tergolong dalam golongan orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Okay? Seperti mana Allah rakamkan dalam Quran ketika ayat Nabi Sulaiman AS. Sebagaimana kita tahu Nabi Sulaiman ni Allah kurniakan kepada dia kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang sangat hebat. Nabi Sulaiman kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Okay? Kesemua yang Allah bagi ni, kerajaan yang Allah bagi pada aku ni, kemewahan, kesenangan yang Allah bagi kepada aku ni, untuk Allah uji aku. Sama ada aku ni golongan orang yang bersyukur ataupun tidak. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika mana Allah bagi kepada kita ujian dalam bentuk kesusahan, Allah nak tengok kita, Allah nak test kita, sama ada kita ni golongan orang-orang yang bersabar ataupun orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Okey. Allah beri peringatan kepada kita. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, cubalah kita renung dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Adakah ingat balik ujian-ujian kita tempuhi, ujian yang Allah bagi kita, kesusahan yang Allah bagi kepada kita. Andai kita kata, aku ni kan daripada satu ujian Allah bagi. Mula Allah bagi sakit, kemudian Allah sembuhkan. Kemudian Allah bagi pula, dah sembuh, Allah bagi pula ujian dari segi harta. Dah pulih semua. Allah bagi pula ujian daripada segi kehilangan orang yang tersayang. Satu-satu Allah timpa ujian kepada kita. Kalaulah kita golongan tu, saya nak pesan kepada diri saya dan semua sahabat-sahabat sekalian, bergembira dan berseronoklah. Sebab itu tanda Allah tak pernah tinggal kita. Allah tak pernah tinggal kita. Allah sayang kita. Allah nak kita kembali dekat kepada Allah. Okey. Sebab apa, kadang-kadang kita ni dosa kita banyak sangat, tapi istighfar kita kurang. Jadi Allah nak dengan ujian yang Allah bagi tu, dengan dalam lantas kita bersabar, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ataupun Allah nak kita ni masuk dalam syurga, tapi amal kita sikit, lantas Allah kirimkan ujian kepada kita, dan dengan kesabaran kita Allah angkat darjat kita dan masukkan kita kembali ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah, kalau lah ada orang tanyakan, Ustazah, saya
Saya tak tahulah, saya tak ada dosa. Saya sembahyang okey. Puasa okey, baca Quran okeylah, saya okeylah. Tak adalah dosa-dosa maksiat yang saya buat. Ya? Tapi kenapa Allah bagi juga ujian kepada saya? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istighfar. Bila mana kita rasa kita tidak berdosa, itu adalah tanda kita berdosa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu satu benda. Okey. Kalau hidup kita diuji dengan Allah. Okey. Dan sebaliknya, seandainya kehidupan kita ni daripada kecil sampailah besar ni kita rasa aku tak pernah diuji, Allah tak pernah bagi aku kesusahan, aku hidup dalam keadaan mewah, senang. Saya nak ajak diri kita semua untuk kita muhasabah. Okey. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sadaqallahul azim. Jom kita hayati firman Allah ni. Allah kata, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mana mereka melupakan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya? Allah bagi kita peringatan, Allah bagi kita sedikit hint, Allah bagi kita sedikit ujian, tapi kita melupakan. Okay? Allah kata apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan buka seluas-luasnya pintu kepada kita. Kita nak apa? Allah bagi. Okay? Kita nak rumah besar, Allah bagi. Kita nak kereta besar, Allah bagi. Kita nak anak-anak berapa? Allah bagi. Semuanya Allah akan bagi kepada kita. Hatta idza farihu bima utu. Sehinggalah ketika benar mereka bergembira dan merasa seronok dengan pemberian-pemberian Allah, akhadnahum baghtatan. Allah cabut, Allah ambil semua pemberian-pemberian itu secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Dan mereka itulah golongan-golongan orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, takut tak kita? Takut. Saya lah, kalau Allah beri nikmat banyak sangat, senang, kita takut kita tergolong daripada golongan yang Allah sebut tadi. Yang kita sangka rupanya nikmat, rupanya Allah dah berlepas tangan daripada kita. Kalau bahasa kita ni, lantaklah nak buat apa pun. Dia nak apa, kita bagi je. Kita tak nak jadi golongan yang sebegitu. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bulan Ramadan, ni selalunya orang sebut sebagai bulan ujian. Okay? Setiap tahun, setiap kali Ramadan, akan ada saja ujian-ujian yang menimpa kita. Contohnya, kalau dalam Ramadan kali ini, seperti mana berita tenggelamnya kapal selam, kan? Betul tak? Itu adalah salah satu ujian yang Allah beri. Bukan saja kepada Indonesia, tetapi juga kepada rakyat Malaysia. Okay? Semua ujian-ujian itu sebenarnya, saudara-saudara sekalian, segala ujian yang kita sedang alami, yang kita sedang rasai sekarang ini, sebenarnya sedikit pun tidak mampu dibandingkan dengan ujian-ujian yang dihadapi oleh para rasul dan para nabi terdahulu. Okay? Saya bawa satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mana Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang hebat ujiannya? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka yang hebat ujian, yang besar ujiannya adalah mereka iaitu golongan para rasul dan para nabi dan orang-orang yang seterusnya. Dan Nabi sambung, okay? Seseorang itu tidak akan ditimpa dengan ujian melainkan dengan kadar keimanan mereka. Makin kuat iman kita, makin besar juga ujian dan dugaan daripada Allah. Kalau lemah iman, Allah juga akan bagi ujian sekadar keimanan kita. Dan Nabi tutup dengan, Nabi kata, tidaklah Allah akan angkat ujian daripada seorang hamba itu, melainkan Allah biarkan dia berjalan di muka bumi ini tanpa sebarang dosa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okay? Saya kongsi satu lagi gambaran untuk kita sama-sama muhasabah. Okay? Cuba kita bayangkan dan renung sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Okay? Nabi Muhammad, insan yang paling Allah kasih, insan yang paling Allah sayang, insan yang paling Allah redha. Sepatutnya Nabi Muhammad dah manusia yang paling seronok, manusia yang paling happy, manusia yang paling kaya. Sepatutnya begitulah, dah orang yang paling Allah sayang. Tapi tak, Nabi Muhammad adalah insan yang paling besar ujian, paling kuat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum Nabi lahir pun Allah dah beri ujian kepada Nabi. Okay? Bayangkanlah dalam perut ibu dia dah kehilangan ayah, lahir ke dunia tanpa seorang ayah, kemudian membesar jauh daripada seorang ibu. Okay?
Dah sampai satu ketika dipulangkan kepada ibu, sempat merasa sedikit, sempat merasa sekejap saja kasih sayang seorang ibu. Okey. Kemudian Allah ambil juga ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menumpang kasih kepada datuk dia. Ibu dah tak ada, ayah tak ada, tumpang kasihnya dengan datuk. Allah ambil juga datuk. Okey. 3 orang yang Allah ambil. Kemudian menumpang pula dengan kasih seorang bapa saudara. Allah ambil juga. Kemudian berkahwin. Okey. Berkahwin dengan seorang isteri yang sangat dicintai. Allah ambil juga isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah beri Nabi 7 orang anak. Dan 6 daripada anak Nabi Muhammad kesemuanya mati di depan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, cuba kita bayangkan, itu baru ujian seawal kehidupan Nabi. Okay? Seawal kehidupan Nabi. Tak terbayang kita kalau kita kata, itu Nabi. Tak, Nabi itu manusia. Nabi itu manusia. Nabi itu merasai sakit. Nabi itu merasai sedih. Okay? Bahkan ketika mana nak mengkuburkan anaknya Ibrahim, menitis air mata Nabi. Okay? Nabi juga manusia. Allah beri ujian yang sangat besar. Dan bayangkanlah ujian setelah mana Nabi diutuskan menjadi Rasul, menyebarkan dakwah, lagi besar dan lagi kuat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ini persoalannya, bagaimana sikap kita untuk ketika mana kita menghadapi ujian? Apa yang kita kena buat? Kan? Okey. Peringatan ini kepada diri saya sendiri, ya. Yang pertama sekali, bila mana datang ujian, datang apa saja bentuk ujian kepada kita, husnuzan dengan Allah, sangka baik dengan Allah, sangka baik. Okay? Ya Allah bagi ni, Allah sayang aku, Allah nak aku dekat dengan Allah, Allah nak aku bertaubat kepada Allah. Apa saja ujian. Okay? Tapi jangan pula kita ni kan, pandai. Kalau orang kawan kita mengadu kat kita, contoh, aku tu accident, aku accident lah, apa semua ni. Lepas tu kita pula kata, itulah bala daripada Allah. Time orang, pandai pula kita sebut bala. Time kita ditimpa ujian, kita kata ujian, rahmat kasih Allah. Tak, bukan tugas kita untuk nilai ujian. Ujian tu daripada Allah. Okey, ujian tu daripada Allah. Maka Allah sendirilah yang tahu sama ada ujian tu dalam bentuk memang ujian ataupun bala ataupun musibah dan sebagainya. Kita kena sentiasa, tugas kita adalah sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan yang kedua, beristighfar. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda yang mafhumnya, ma yusibu muslim, tidak akan ditimpa kepada seorang muslim itu daripada sebarang bentuk kesusahan, kesedihan, rasa gundah gelana, segala bentuk kesusahan ini, sehingga walaupun terpijak duri di jalanan, illa kafarallahu biha min khatayahu. Okay? Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Allah kata apa? Tidak akan ditimpa semua itu, melainkan semua itu adalah sebagai kafarah, penebus segala dosa-dosanya. Okay? Bayangkanlah kalau kita lah, contoh kita jalan kat luar rumah, tersepak batu, boleh ya Allah, bila tersepak batu, bodohlah batu ni, contoh, bodohlah batu ni, apa ni, tengah jalan aku tengah jalan ni, dia pula ni, kita marah pula batu tu. Sepatutnya tersepak batu, kita istighfar. Itu kafarah dosa kita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup, saya nak kita sama-sama hayati. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Faman yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Okey. Jom kita dengar tafsir dia. Makna dia, Allah kata apa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang berlaku, musibah yang berlaku, melainkan semuanya adalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Fama yu'min billah, siapa-siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan pimpin hati dia, Allah akan pandu hati dia untuk dia menghadapi ujian ketika itu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu adalah Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Okey, inilah sikap yang kita sepatutnya ada pada diri kita. Kita doa
Okey, kita berdoa Allah mudahkan hidup kita. Allah yassir, Allah mudahkan kita. Tapi ketika mana Allah bagi ujian, ya Allah, ujian yang kau beri ni, hadirkanlah juga kekuatan, hadirkanlah juga kesabaran untuk aku menempuhinya. Okey, moga-moga apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan, bahkan dan terutamanya untuk diri saya sendiri. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.